Untuk episod kali ini ialah movie review tentang Mail Tote, dan ini merupakan review dari seorang fans yang selalu melayan drama spontan daripada Syami Sazli. Apa-apa pun, congrats to tim Syami Sazli dan kerjasama di antara dengan MTAS Production dan lain-lain. Aku respect gila bila Syami sendiri yang keluarkan duit untuk movie-nya sendiri, dan rating for effort is 5/5. Rating for story is 3.5/5. Kerana ini first movie, jadi memang kita kena bagi support. Bagi aku first movie perkara biasa, tiada yang sempurna. Tengok sendiri movie-movie dari director terkenal di Malaysia yang banyak guna duit dan juga banyak sponsorship, quality macam Astaghfirullahalazim. Lagi berbaloi aku bayar RM15, RM16 tengok movie Syami Sazli dari background seorang YouTuber kepada bidang professional filmmaking. Good effort. Dan lagi better dari menjadi saudagar kaya yang ingin membuat movie dan bayar production berjuta-juta untuk hasilkan movie sampah. Disebabkan Syami sendiri menjadi seorang director, pelakon, scriptwriter, membuatkan ada goyang sedikit pada storyline, tapi still lagi better dari Rock Bro 3 yang sumpah aku sendiri pun tidak faham sampai sekarang apa motif cerita tu sebenarnya. Seriously, aku memang teringin sangat untuk support filem Malaysia, tapi tolonglah upgrade. Dan Syami Sazli telah membuktikan satu kualiti filem Melayu yang dicari-cari oleh orang kita, kerana banyak menunjukkan nilai-nilai kemasyarakatan, realiti sebenar kehidupan, dan yang paling penting berani untuk menggunakan logat negeri sendiri. Orang kata the originality. Disebabkan request daripada sini aku untuk membuat review ini, so aku akan review bab storyline, character, business studies and videographies. Dan dalam movie ini ialah about audience fans versus zero knowledge. Maksudnya orang yang pernah kenal dengan drama spontan versus orang yang first time tengok movie Syami Sazli. Alah macam kita tiba-tiba tengok movie Naruto tapi tidak tengok series of Naruto, dan tiba-tiba Naruto mati. Deny. So yang pertama sekali dari bab storyline, cabaran first macam mana Syami Sazli boleh tackle untuk orang faham lawak dan pengajaran yang ingin disampaikan kepada penonton walaupun banyak pemahaman dalam logat Kelantan. Sebab macam kakak aku sendiri tidak boleh masuk lawak-lawak CEO dengan Hasif ni, iaitu tim Syami Sazli. Tapi aku sendiri pun boleh faham sampai aku layan daripada episod 1 hingga episod latest drama spontan. Moral of the story Mail Tote ni mempunyai maksud yang tersirat yang masyarakat kita sendiri anggap sebagai adat atau kebiasaan, terutamanya pada scene semasa Mail nikah dengan teacher. Oops, spoiler. Batal air wuduk. Cara pembatalan air wuduk hanya dengan kentut pun sudah memadai. Satu lagi dalam scene Tok Kadi tu, kenapa Tok Kadi tidak menanyakan bermacam-macam soalan? Kerana Tok Kadi menganggap menguji orang yang nak nikah ni dengan ajukan pelbagai-bagai soalan agama yang kemungkinan akan mengaibkan orang yang nak kahwin. Yalah, kadang-kadang kita memang sudah hafal, temakat, panik, semua benda lupa atau tergagap-gagap. Jadi segan lah kan. Dan satu lagi akan menjadi bahan lawak kepada tetamu. Bab kissing pula, sebab sah tu tidak perlu ditunjukkan pun, cuma perlu cium di dalam bilik pun sudah cukup. Seterusnya, kisah ini menceritakan realiti yang sedang berlaku seperti lurus bendul, terlalu baik, orang yang tak boleh terima hidup orang lain senang, dan juga hasad dengki. Dan satu lagi, dia cuba untuk menaikkan maruah serta bakat orang-orang kurang upaya. Selalu movie mesti semua perfect lah kan pelakon dia, tetapi ini dia cuba untuk enhance orang-orang sedemikian. Dan dari segi penceritaan sinopsis pula, lebih kepada kisah main character iaitu Mail Tote, seorang yang lurus bendul yang ikut je apa orang cakap, ditinggalkan oleh first awet dia sebab terlalu baik. Seterusnya jatuh cinta kepada karakter jahat, dan karakter jahat bagi syarat untuk bersama kena pandai English. Mail pun menuntut ilmu dengan seorang teacher, dan teacher itu pun jatuh cinta dengan si Mail pula. Dari situ tibalah konflik bermacam-macam berlaku. So korang kena tengok movie ni sampai habis. Ini merupakan satu spoiler. Okey, lebih kurang macam ceritanya umpama kita tengok filem Thailand Thank You Teacher I Love You, tetapi motifnya belajar English bukan sebab mengajar awetnya yang orang Jepun tu, tapi untuk melanjutkan kerjanya sebagai seorang engineer. Dan seperti cerita Miracle Number 7 pula, di mana motifnya sangat jelas menunjukkan perjuangan anak kepada ayahnya yang seorang OKU untuk dibebaskan dari tuduhan fitnah pembunuhan. Serius, aku nangis gila tengok cerita tu.
Okay, back to the storyline. Agak sedikit macam rushing gitu, dan feeling kesedihan tu macam ada certain part tu yang kurang, sampai melainkan part teacher tu marah dan sedih tu baru betul-betul aku rasa feel. Sebab kesian dia jadi mangsa keadaan, sedangkan dia seorang saja yang dapat menerima kekurangan orang lain, dan dalam masa yang sama dia pregnant. Okay, ini satu spoiler juga. Scene ada segelintir yang jumpy, maksudnya dari scene ke scene yang lain yang agak mengejutkan, membuatkan aku confused sekejap apa yang sebenarnya berlaku dan lost sekejap. Menariknya dalam story ini ada lawak-lawak yang memang original oleh pelakon-pelakon sendiri, dan apa yang membuatkan diorang ni unik, tiada siapa expect diorang akan bertindak sedemikian. Dan dari situ poin utama Syami untuk hidupkan lagi movie ni. Walaupun ada orang katakan terlalu terpengaruh dengan YouTube sendiri, iaitu drama spontan yang killing the mood of a real movie, yang bagi diorang baik aku layan YouTube kan dari tengok movie. But that's the main point of this movie, untuk wujudkan adegan-adegan identity production Syami Sazli. Maybe untuk next movie yang akan datang, supaya orang faham karakter masing-masing tu. Macam kita tengok cerita Pirates of the Caribbean, at first kita tengok macam apalah karakter ni, tapi lama-lama bila kita follow up, kita akan tahu karakter masing-masing. Kemungkinan besar Syami Sazli akan buat movie menggunakan orang-orangnya balik, itu kita tidak pasti. Dan untuk penambahbaikan kan, yang bagi aku macam ini, aku punya pendapat sendirilah, sebenarnya lagi dapat mendalami feeling teacher tu sekiranya banyak scene-scene dia bersama Mail sambil mengajar budak-budak lain English serta bergurau senda bersama. Karakter feeling development cinta sebelah tangan tu lagi nampak dan jelas, terutamanya sekali bila teacher mengajar budak-budak lain, dan termasuklah Syami Sazli mengajar budak-budak itu bersama-sama, bukannya macam Syami Sazli mengajar dua orang sahaja, membuatkan aku rasa macam kenapa macam ni. Dan bila cinta itu betul-betul develop, barulah dari sinilah kita remukkan hati teacher tu cukup-cukup. Yes. Satu lagi, penggunaan nama Mail Tote menarik sebab something yang dia create his own identity film berbanding cerita Melayu tipikal yang terlalu tipikal guna nama macam Mail Lurus Bendul, Mail The Ruler, Mail Mat Moto, Mail Pembuat Cendol. Bosan dah dengar title sedemikian kan. Dan lagi satu, dia membawakan identity memang Kelantanismenya penggunaan nama, penambahan penggunaan nama macam Mail kepada Mail Tote. Hite lege. Dari segi karakter pula, bagi orang yang follow drama spontan akan tahu dengan perangai-perangai watak diorang ni. Tapi bagaimana pula dengan orang yang tidak follow Syami Sazli punya YouTube untuk faham karakter yang ditayangkan? Bagi aku dalam movie ni, karakter development tu sangat penting bagi audiens yang kosong knowledge untuk faham, supaya dapat menjiwai watak-watak yang diperkenalkan. Benda paling aku takut bila Syami buat movie ni iaitu Hasif, sebab dia tidak pernah serius berlakon dan sentiasa tengok kamera. Tapi movie ni you did a very good job. I respect you Hasif dan yang lain-lain yang turut dapat menjiwai watak ni. Paling hebat watak teacher yang memang 100% nampak veteran dan natural. Respect. MC pula perlu nampak lagi lurus dan kayu dan nampak lagi blur supaya watak dia lagi power. Karakter jahat pula antagonis kena lagi jahat, macam memperlekehkan golongan OKU ataupun team up dengan seorang datin ni untuk memburukkan lagi OKU. Dari situ orang akan genggam kebencian kepada karakter jahat ni sebab dia cuma hipokrit kepada main karakter dan kawan-kawannya. Dan lagi berkesan kalau kawan-kawannya tu pun mulut becok penambah fitnah. Dan lagi satu karakter ayah kepada Hasif dan Yo ni, dia kena lagi agresif, lagi pemalas, lagi pemarah dan pemukul. Barulah orang lagi simpati dengan Yo dan Hasif. Dan dia kena mention yang dorang ni betul-betul pembuat masalah. Macam Yo dengan Hasif ni pembuat masalah kepada kehidupan dia, tapi dia jaga juga kan, walaupun dia pukul, dia maki. Dan dari situ baru penonton macam okey, sampai untuk technical videography dari segi color grading, angle, rules of third, sound, semuanya tidak masalah, memang terbaik. Kesimpulannya, Syahmi, kau memang berani untuk melangkah lebih ke depan dan cuba untuk fight dengan badan-badan gergasi ini di dalam dunia perfilman. Mungkin insyaAllah lepas ni ramai sponsorship turun padang, dan dari situ korang boleh hire professional scriptwriter, storyteller untuk menjadikan cerita lagi menarik, lagi firm, lagi teratur. Lepas ni
Dan yang aku boleh contohkan drama yang aku rasa macam memang menusuk hati gila, iaitu drama Insan Terpilih TV3. Bagaimana diorang tunjukkan betapa sedihnya kisah Husin gila ni. Tetapi itu merupakan cerita kisah benar lah. Tapi yang penting sekali, thank you Syazmi, Sazli and team for the nice movie tentang kemasyarakatan dan kehidupan realiti sebenar. Itu sahaja daripada aku. Thank you very much for watching.